Buletin Didik 10 Mac bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menggunakan beasiswa Yang di-Pertuan Agong kepada 10 penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. 4 penerima beasiswa ialah bagi pengajian di peringkat Dr. Falsafah PhD, manakala 6 di peringkat Sarjana. Penyerahan berlangsung di Istana Negara. Beasiswa Yang di-Pertuan Agong mula diperkenalkan pada 2006 dan sehingga kini seramai 175 penerima telah diberi penajaan. Penerima meneruskan pengajian di universiti dalam negara dan universiti terkemuka dunia dalam bidang sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang dan keuangan Islam. Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Syafiq Abdullah dan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Pembangunan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh bahasa berkaitan pemerkasaan bahasa kebangsaan di bangunan Parlimen hari ini. Pertemuan lebih 1 jam itu bersetuju untuk memperhebatkan bahasa Melayu menjadi bahasa diplomasi. Hadir pada pertemuan itu Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dan Ketua Satu Gabungan Penulis-Penulis Nasional GAPENA Datuk Zainal Abidin Borhan. Tan Sri Dr. Rais memaklumkan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan itu ialah usaha penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di luar negara. Misalnya, jika orang kerajaan Vietnam datang ke Malaysia, jika Perdana Menterinya datang dan menggunakan bahasa Vietnam, maka Perdana Menteri Malaysia harus berbahasa Melayu. Jika Perdana Menteri ke negara Arab juga sama, akan ada penterjemah untuk rombongan dari Malaysia. Tetapi jika ke negara Eropah dan menggunakan bahasa Inggeris, maka ada pilihan untuk menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Selain itu, Tan Sri Dr. Rais berkata cadangan lain yang dibincangkan ialah memberikan latihan kepada juruhebah radio dan pengacara televisyen supaya mereka petah berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tambahnya, perlu ada usaha terjemahan buku-buku penting untuk ilmu ke bahasa Melayu demi mengembangkan ilmu tersebut kepada masyarakat di negara ini. Mereka yang menduduki penilaian kemasukan sekolah khusus PKSK tahun 2022 pasti tertanya-tanya bilakah keputusan itu. Bermula 15 Mac ini, ibu bapa boleh menyemak keputusan kemasukan murid baharu tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu boleh disemak melalui pautan tertera. Dalam pada itu, KPM turut memaklumkan pendaftaran murid baharu ke Sekolah Berasrama Penuh SBP dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA secara dalam talian adalah pada 21 hingga 25 Mac. Manakala pendaftaran secara fizikal bagi murid baharu tingkatan 1 di SBP dan SMKA akan diumumkan kelak oleh KPM. Untuk pendaftaran secara fizikal bagi murid baharu tingkatan 4 di SBP dan SMKA, semua murid baharu tingkatan 4 dan tahun 1 Sijil Vocational Malaysia di Sekolah Menengah Teknik dan College Vocational masing-masing adalah pada 5 dan 7 April. Bertemu kembali. Siapa sangka daun kesum yang sering digunakan dalam masakan mampu diinovasi menjadi sabun lulur. Bukan sahaja menghasilkan bauan aromatik yang mampu menenangkan fikiran, inovasi ini juga mampu memberikan kulit yang sihat dan bersih. Sebut sahaja daun kesum, pasti ramai terfikir tentang masakan seperti asam pedas dan laksa. Baunya yang kuat menghasilkan aroma yang menyelerakan dalam masakan. Namun bagi 3 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Behrang 2020, Tanjung Malim, fungsi herba ini seharusnya diteroka dengan lebih meluas. Ini kerana daun kesum mudah didapati di pasaran dan harganya juga murah berbanding herba yang lain. Sabun lulur daun kesum merupakan penyertaan dalam Carnival STEM 2021 anjuran KPM. Projek ini bernaung di bawah tema kesihatan dan makanan. Daun kesum dipilih kerana herba ini terdapat di halaman rumah dan juga herba ini paling jarang diterokai dalam produk-produk tempatan. Dilaksanakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu, uji kaji terhadap inovasi ini dijalankan dalam masa seminggu.
bermula dengan pengumpulan dan pemprosesan bahan mentah. Penghasilan sabun lulur daun kesum ini dijalankan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar di rumah. Penglibatan mereka dalam keseluruhan proses ini dapat mengembangkan minat dan kreativiti melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan kemahiran sains. Saya berperanan untuk mengumpul dan mengasingkan daun kesum. Saya juga terlibat dalam pembuatan daun kesum itu sendiri. Pengalaman yang saya dapat semasa membuat daun kesum ini, saya dapat mempelajari hasil daun kesum dan kegunaannya selain dicampur di dalam makanan. Inovasi ini kami telah membahagikan tugas masing-masing dan saya berperanan menggarikan dan mengisar kering daun kesum. Semasa mempelajari pembuatan sabun ini, saya mendapati pengalaman ini dapat menghasilkan sabun buatan sendiri. Saya berharap dengan inovasi sabun ini, saya dapat menaikkan nama sekolah dan memberi sumber inspirasi kepada pelajar lain. Seperti juga lavender, bau daun kesum yang harum dan aromatik memberi terapi yang dapat menenangkan minda. Sabun lulur yang digunakan pada tubuh badan dapat menyingkirkan sel-sel kulit mati sekaligus mencerahkan, menghaluskan serta melembapkan kulit. Penggunaan sabun lulur daun kesum ini secara tidak langsung memberi penampilan yang lebih berkeyakinan kepada si pemakai. Kerajaan sedang meneliti keperluan mengkaji semula harga shilling untuk kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri. Ketika ini, harga maksimum barangan itu ditetapkan RM19.90 di peringkat runcit dan RM16 di peringkat borong di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Berhubung dengan cadangan ahli yang berhormat, rasa supaya kementerian menetapkan harga siling peranti oximeter dan penyukat suhu, saya menghargai dan menyambut baik cadangan tersebut. Di pihak kementerian, penetapan harga ke atas peranti tersebut akan dilaksanakan jika terdapat keperluan. Jelasnya, kerajaan sentiasa mengambil kira keperluan dan kepentingan pengguna terutama daripada aspek kecukupan bekalan di pasaran serta mendapatkan harga peletuk muka dan kit ujian kendiri pada harga yang tidak membebankan. Daripada aspek keberadaan bekalan di pasaran pula, kerajaan telah mewartakan kit ujian pantas antigen COVID-19 sebagai barang kawalan di bawah Perintah Kawalan Bekalan yang dikuatkuasakan 1 Disember tahun lalu. Media Prima Berhad melalui tabung bencana NSTP Media Prima yang tadi menyerahkan sumbangan bernilai RM16,115 kepada pengurusan Sekolah Menengah Agama SMA Kuala Kelawang yang terjejas. Ia susulan banjir besar melanda daerah Jelebu pada 18 Disember tahun lalu hingga mengakibatkan ribuan keluarga menjadi mangsa, malah beberapa sekolah turut mengalami kesan kerosakan serius. Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Media Prima Berhad, Rosli Sabarudin berkata, sumbangan itu bagi pembelian voucher kembali ke sekolah dan peralatan studio pusat sumber sekolah berkenaan. Katanya, penyerahan sumbangan itu diharap dapat meringankan beban keuangan sekolah dalam menyediakan keperluan pembelajaran kepada pelajarnya. Media Prima jelasnya akan terus meninjau keadaan terkini pasca banjir dan akan membantu mangsa banjir di negeri-negeri lain seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Turut hadir penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu, Mahsura Mahmud, Pengetua SMA Kuala Kelawang, Nur Azidah Abdul Aziz dan Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Zamrus Nawi. Dalam kejadian 18 Disember lalu, sekolah berkenaan ditenggelami air sedalam 1.7 meter.
Kejadian itu menyebabkan kerosakan harta benda antaranya komputer riba, peralatan elektrik dan peralatan mengajar membabitkan kerugian dianggarkan berjumlah RM140,000. Baik, jika anda pengguna Tenggara TikTok, pastinya pernah menonton video-video viral seorang gadis dengan persembahan musikal cerita rakyat Korea ala Disney. Idea itu tercetus kerana ketiadaan watak puteri Korea dalam filem-filem Disney. Julia Ryu, penuntut Universiti Harvard berdarah Korea Amerika berharap usahanya mempromosikan naskah seni itu mampu mengikut jejak projek-projek lain yang berjaya menerusi crowdsourcing di TikTok. Baru berusia 22 tahun, Ryu berjaya menghasilkan skrip, lirik serta gubahan muzik 26 buah lagu untuk karya Shimcheong A Folktale yang juga sebahagian daripada projek tesisnya. Fish in the sea can't stop me. All of the waves in the world can't rock me. Kesemua persembahan dan muzik dirakamkan menerusi komputernya menggunakan perisian penerbitan digital. So I have been writing musicals since I was around 15 or 16, and over winter break I just finished a first draft of my senior thesis musical, and I decided to go online and download TikTok. I posted my first TikTok about this musical on a Friday night, and by Saturday night I had 10,000 followers, and it's just continued sort of snowballing from there. Tambahnya situasi pandemik dan pemergian datuknya akibat COVID-19 menguatkan lagi semangatnya untuk mempelajari sejarah dan cerita rakyat Korea. Ketika ini, Ryu sedang membuat persiapan untuk pementasan Shimcheong di Harvard. Lebih manis, beberapa pengikutnya turut sama membantu menghasilkan visual dan animasi bagi menghidupkan lagi persembahan itu. Karya Ryu itu juga sudah menarik minat beberapa penerbit filem dan teater di Hollywood. Harapannya, Shimcheong dapat diadaptasi menjadi filem puteri Disney seterusnya, lalu menjadi representasi Asia kepada golongan muda. Apakah artifak yang ada di sini? Artifak ini datang dari dinasti Mamluk. Apakah dinasti Mamluk? Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang diperintahkan oleh golongan tentera hamba yang telah mengambil alih pemerintahan di Mesir dan di Syria dari abad ke-13 hingga ke abad 16. Golongan Mamluk sangat mahir dalam ukiran logam, dan hiasan ukiran logam ini mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam dunia Islam. Rekaan yang cantik dan berkilat sering menjadikannya pilihan untuk digunakan di dalam jamuan sama ada di istana atau di kediaman golongan bangsawan. Motif yang menjadi pilihan untuk ukiran logam ini adalah geometri, jata dan lingkaran kaligrafi yang merangkumi gelaran Sultan. Ini adik-adik adalah bekas mangkuk milik pegawai kepada Sultan Al-Nasir. Ia dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang besar dengan gaya tulisan Thuluth. Mangkuk ini digunakan untuk menghidangkan makanan. Kaligrafi dan lambang kebangsawanan menjadi ciri utama penghasilan hasil logam ini. Warna dan kilatan permukaan yang terhasil menunjukkan mutu kehalusan kerja tangan ini. Baik, sukan dimulakan dengan bola sepak Liga Super. 3 perlawanan berlangsung semalam. Johor Darul Takzim langsung tidak memberi muka kepada pencabar baharu Liga Sarawak United apabila menang besar 6-0. Turut memanfaatkan aksi di gelanggang sendiri Kedah Darul Aman FC yang menewaskan juara Piala Malaysia Kuala Lumpur City FC 3-2. Manakala Sabah FC meraih kemenangan pertama mengalahkan PJ City FC 3-1. Tampak bergelut ketika mengalahkan Penang FC minggu lalu, JDT tampil berbeza kali ini menentang Sarawak United di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. JDT membuka jaringan seawal minit ke-15 menerusi pemain kelahiran Argentina Fernando Forestieri. 6 minit sebelum rehat, Bergson da Silva menambah gol kedua JDT. Bersambung babak kedua, Sarawak United tambah tertekan apabila Raja Imran Shah Raja Amin dibuang padang setelah mengasari Safawi Rashid. Penguasaan JDT kian sukar dibendung dan minit ke-63 menyusul gol ketiga sekali lagi menerusi Bergson. 10 minit kemudian, Carly de Murga menambah gol keempat tuan rumah disusuli jaringan ke-5 Safawi pada minit ke-10. Masih belum puas, JDT melengkapkan kemenangan 6-0 berbaki 6 minit perlawanan menerusi gol kedua peribadi Forestieri.
Di Stadium Darul Aman Alustar, Kedah, Darul Aman KDA-FC turut merakam kemenangan kedua berturut-turut menewaskan KL City FC. Ketinggalan pada minit ke-28 menerusi jaringan Zafri Yahya, cuma 4 minit diperlukan KDA-FC menyamakan kedudukan melalui tandukan Syafiq Ahmad. Minit ke-67 giliran KDA-FC di depan hasil jaringan pemain gantian Fayyad Zulkifli. Selang 2 minit kemudian tuan rumah mengukuhkan kedudukan menerusi jaringan Dennis Puchening. Belum mahu mengalah, penyerang import KL City dari Kongo, Kevin Kudemba, mendapatkan jurang gol 3 minit sebelum tamat. Namun, yang sudah terlewat buat KL City menghalang kemenangan 3-2 KDA-FC. Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah FC yang dibimbing Datuk Ong Kim Sui meraih kemenangan pertama selepas menundukkan PJ City FC. Tuan rumah di depan pada minit ke-15 menerusi penyerang dari Brazil, Jackson de Souza. Minit ke-35, Neto Peso menjadikan kedudukan 2-0 selepas menyempurnakan sepakan sudut Badrul Bakhtiar. Sebelum rehat, PJ City mendapatkan kedudukan menerusi jaringan S. Kumaran. Namun, pemain import dari Indonesia, Sadi Randani, melenyapkan kebangkitan pelawat untuk kemenangan 3-1 Sabah FC. Skuad Harimau Malaya bakal beraksi di Padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang berkualiti tinggi. Ia susulan kenyataan pemilik Kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang berkenan menaja kos penanaman rumput baharu di gelanggang skuad kebangsaan itu. Menerusi kenyataan di laman Facebook Johor Southern Tigers, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata penajaan penanaman rumput baharu sebagai hadiah kepada gelanggang Harimau Malaya. Rumput yang bakal ditanam ialah jenis Zion Zoysia, sama seperti di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Selain mengarahkan pengurusan JDT membantu Perbadanan Stadium Malaysia, Tunku Ismail juga berharap pihak berkuasa stadium memastikan padang dijaga dengan rapi. Sememangnya menjadi harapan Tunku Ismail padang berkualiti tinggi di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk perlawanan bola sepak antarabangsa. Mengenai penggunaan bukan untuk acara sukan, Tunku Ismail berkata ia hanya akan dilakukan sekiranya langkah-langkah yang sesuai bagi memastikan padang tersebut tidak rosak. Skuad Harimau Malaya, kendalian Kim Pan-gon akan beraksi dalam kempen kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil menentang pasukan ranking ke-134 dunia Turkmenistan pada 8 Jun. Diikuti aksi menentang Bahrain 89 pada 11 Jun dan Bangladesh 186 pada 14 Jun. Stadium Nasional Bukit Jalil dibina pada 1 Januari 1995 dengan kapasiti 87,411 penonton, menjadi stadium terbesar di Asia Tenggara dan antara 8 stadium bola sepak terbesar di dunia. Liga Bola Tampar Malaysia MVL 2022. Sabah Rino mencatat kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan B selepas menewaskan Johor Tiger 3-0 sekaligus mencerahkan peluang mara ke suku akhir. Nasib berbeza buat Putrajaya Hawk gagal meraih kemenangan kali kedua. Hari kedua saingan Liga Bola Tampar Malaysia MVL 2022 di Dewan MBSA Selangor, Sabah Rino terus mencuri tumpuan apabila meraih kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Bagaimanapun berdepan Johor Tiger, Sabah diberi tentangan hebat pada 2 set awal sebelum menang 25-21 dan 28-26. Set ketiga, Sabah tidak lagi memberi ruang buat Johor Tiger untuk mencatat kemenangan 25-15 sekaligus menghampiri fasa suku akhir. Nasib berbeza buat Putrajaya Hawk yang berdepan Bomba Dragon pada satu lagi perlawanan kumpulan B. Tewas 19-25 pada set pertama, Putrajaya Hawk cuba bangkit pada set berikutnya. Namun keyakinan Bomba Dragon kian menebal apabila menamatkan set kedua 25-23. Set ketiga lebih mendebarkan. Putrajaya Hawk terpaksa akur aksi kemas Bomba Dragon dengan kekalahan 23-25. Cabaran sengit menanti Putrajaya Hawk selepas ini apabila menentang Sabah Rino, manakala Bomba Dragon menentang Johor Tiger. Mengakhiri buletin DD, aksi atlet Perancis Arthur Guerin-Berry mencipta rekod dunia berenang paling lama di dalam tasik beku sepanjang 105 meter dalam masa 2 minit 27 saat. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.
Wabarakatuh.